Laporan daripada Intergovernmental Panel of Climate Change atau singkatan yang dikenali sebagai IPCC yang mutakhir 2021 memberikan gambaran yang agak menggusarkan kita apabila diberikan gambaran bahawa mendakan yang berlaku di Asia Tenggara ini berikan kesan langsung kepada peningkatan suhu dan dijangkakan jika tidak dilakukan sesuatu yang wajar maka boleh memberikan peningkatan hingga 1.5% kepada darjah suhu yang sudah pun kita alami hari ini, dan ia digambarkan sebagai suatu isyarat yang penting untuk kita bertindak balas, dan kita tahu bahawa usaha mengawal alam sekitar ini dan juga khususnya peningkatan suhu dunia adalah sesuatu yang benar, is a clear and present danger. Namun bukan semua berita tentang peningkatan suhu dan juga kestabilan ekosistem ini berita yang menggusarkan. Malaysia bahkan digambarkan sudah pun menjadi template dan menjadi ukuran di peringkat antarabangsa, banyak pencapaian yang besar. Jadi kita harus punya kebijaksanaan untuk membeda dan membezakan antara apakah yang berlaku dan polemik yang bersifat political noise dengan apakah realiti penjawab awam kita dalam usaha untuk melestarikan alam sekitar di bawah kementerian yang ada. Untuk tujuan itu, malam ini akan kita bicarakan tentang usaha Malaysia ke arah pembangunan lestari berlatar belakangkan RMK 12 yang terlampau dibentangkan. Saya ada dua panel, menariknya kerana seorang hadir secara fizikal di sini dan seorang lagi berada nun jauh di Dubai. Di studio menemani saya adalah Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Singkatannya saya suka ni, KASA. Yang berbagi Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru je bersama Datuk Seri 2 jam secara online ni sekarang. Kita sejam pula bersama. Terima kasih Datuk Seri kerana hadir di sini. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Centre, singkatannya MGTC. Nun jauh di Dubai bersama teknologis Encik Syamsul Bahar Muhammad Noor. Assalamualaikum Encik Syamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Saudara Syed. Ya, lama nanti berkampung di sana ya. Saya datang ni semenjak hujung bulan September lagi. Itu dia. Sebab expo kami bermula pada 1 Oktober. Demi negara, mudah-mudahan. Tak apa, balik nanti ada banyak perkembangan baru. Juga perkembangan yang melibatkan COVID-19 ini. Ada kelonggaran SOP, insyaAllah. Pulang nanti dengan berita-berita yang baik. Yeah. Terima kasih Encik Syamsul kerana sudi bersama kami secara dalam talian. Saya mulakan perbincangan ini dengan Datuk Seri Dr. Zaini terlebih dahulu. RMK 12, dokumennya yang besar, yang penting, berlatar belakangkan pencapaian negara. Bagaimana posisi KASA di dalam RMK 12 itu nanti melihat kepada keutamaan-keutamaan isu yang cuba ditangani sekarang? Ya, terima kasih Saudara Syed. Rancangan Malaysia ke-12 ini sesuatu yang sangat kami tunggu-tunggukan kerana faktor dan elemen alam sekitar dan pelestarian alam sekitar itu sangat ketara. Ada sekurang-kurangnya 2 chapter yang khusus yang berkaitan dengan pelestarian alam sekitar, dan chapter 8 dan bab 8 dan bab 9, dan ini memberi dorongan kepada kita bahawa bila kita menyebut tentang alam sekitar ini bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan mempertahankan apa yang ada, tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana kita dapat manfaat daripada pelestarian tersebut. Mempertahankan pada masa yang sama kita mendapat sesuatu. Ya, itu yang saya fikir sangat menariklah dalam rancangan Malaysia ke-12 ni. Ya. Ada isu yang berkait dengan perkara-perkara harus ditangani segera. Tetapi RMK 12 ini merupakan satu dokumen yang mengunjurkan selama 5 tahun. Dan saya gambarkan tadi ada juga pencapaian pematuhan kita kepada protokol Montreal, mendapat A+. Mungkin kita banyak perkara yang berlaku di Malaysia mungkin tidak disedari oleh orang ramai disebabkan oleh faktornya yang terlalu teknikal mungkin ya. Contohnya pematuhan kita kepada Montreal Protocol, iaitu pengurangan ataupun pengawalan sebatian-sebatian yang boleh menghakis lapisan ozon, dan sebahagian daripada bahan-bahan tersebut yang kita panggil ODS lah, ozone depleting substances, dapat dikurangkan daripada, contohnya ialah peti sejuk, pendingin hawa, dan pemadam api. Itu juga dengan deodoran yang kita gunakan, kita pakai spray dan sebagainya, itu banyak menggunakan ODS lah. Dan apabila berada di ruang udara, di atmosfera ni, dia akan berada dan menipiskan lapisan ozon. Dan bila lapisan ozon tu tipis, sinaran matahari itu akan tidak ditapis lah, ataupun tidak ada lompong-lompong di lapisan tersebut yang terus ke permukaan bumi. Dan ini antara perkara yang berlaku ialah selain daripada pemanasan bumi, ia juga akan menyebabkan penyakit
Okey. Kepada penduduk dunia ni. Jadi sebab itulah pada tahun, saya lupa tahun berapa, Montreal Protocol ini ditandatangani, diratifikasi, dan Malaysia adalah salah sebuah negara yang terawal Ya. bukan saja ratifikasi tetapi mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Okey. Dan kerana kepatuhan tersebut di kalangan negara yang menganggotai ratifikasi kepada protokol Montreal itu, kita telah diiktiraf sebagai sangat cemerlang. Okey. Ketika saya berjumpa dengan berbincang dengan pegawai-pegawai daripada Bank Dunia yang membantu kita kepada pematuhan tersebut, menyebutkan Malaysia ini A++, bukan A+, Okey. A++ dari segi pematuhan. Dan ini sangat dikagumi di peringkat antarabangsa kerana kepatuhan kita. Okey. Ini yang saya sifatkan tadi, Datuk Seri, di awal bicara, kerana di dalam perdebatan politik itu selalu saja dituding soal kelemahan tabir urus, good regulatory practice yang tidak diikut. Tetapi hakikatnya di peringkat dunia kita termasuk menjadi template dalam standard-standard tertentu. Manifestasi daripada pematuhan kita terhadap standard ini, apa yang dapat kita kongsikan kepada rakyat awam untuk merasakan? Contoh yang terbaru yang kita dapat tahu ialah dokumen yang kita hantar ke UNFCCC ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Convention, kerangka Convention Perubahan Iklim. Laporan yang kita hantar setiap 2 tahun tu, kita panggil BUR, Biennial Update Report, yang kita hantar pada tahun 2020, Disember 2020. Dibentangkan di Kabinet. Laporan tersebut telah dianggap sebagai antara laporan terbaik. Sebab itulah dalam perbahasan ataupun latihan kepada pegawai-pegawai di seluruh dunia yang menyediakan laporan tersebut, template itu digunakan template daripada Malaysia. Yang baru-baru ini, dan ini sangat menyenangkan kami lah. Dan kita akan berbincang dengan template tersebut di persidangan yang akan berlangsung di Glasgow, COP26 ataupun Conference of Parties 26, di mana kita akan bicarakan persoalan-persoalan yang bersangkut paut dengan perjanjian Paris pada tahun 2015 lah. Ya, jadi template itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar diikuti oleh negara lain. Dan sangat tebal ya. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada pegawai di kementerian dan pelbagai agensi lah, bukan hanya kementerian alam sekitar dan air saja, tetapi pelbagai agensi daripada Suruhanjaya Tenaga, daripada kementerian KETSA, Tenaga dan Sumber Asli, dan banyak kementerian lain. Saya tak boleh menyebutkan satu persatu. Dokumen tersebut sangat dihargai. Tebal ya, Syed, 287 halaman. Baru beberapa minit kita bermula, Datuk Seri, ada banyak akronim yang mungkin kita perlu perjelaskan lebih lanjut untuk manfaat penonton. Tapi sebelum saya kembali bersama Datuk Seri, Encik Syamsul berada di Dubai untuk kita mengenali sedikit MGTC ini, peranan di sana. Apa yang sedang berlangsung ini dan tugas MGTC, Encik Syamsul? Terima kasih saudara. Saya menawar sekali lagi Yang Bahagia Datuk Seri KSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang daripada Dubai, Emirat Arab Bersatu. Saya di sini untuk tujuan memastikan pengendalian Pavilion Malaysia di Expo 2020 Dubai ini berjalan lancar. Kami MGTC inilah Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation yang telah diberi mandat untuk memastikan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan program dilaksanakan dengan sempurna lah. Dan dekat Expo ni kami telah mengadakan pelbagai program sepanjang 6 bulan, iaitu 26 minggu yang disertai oleh 21 kementerian daripada Malaysia. Itu dia punya secara asas lah. Apabila dibincangkan tentang MGTC ini, ada satu istilah yang mungkin kita perlu perdalamkan, pemanfaatan maklumat mengenai pembangunan rendah karbon. Saya kira ini adalah antara terma rujukan di dalam MGTC ini. Itu perlu kita jelaskan dulu, apa itu pembangunan rendah karbon ini dalam kerangka pengoperasian MGTC. Cik Syamsul. Okey. Sebenarnya sebelum saya nak cerita tentang pembangunan rendah karbon, izinkan saya dulu cerita dulu tentang apa maksud gas rumah kaca dan apakah karbon. Ya, sebab ramai yang masih lagi sama tentang terma-terma tersebutlah. Secara mudah dan saya rasa masyarakat perlu ambil tahu sebab ini penting untuk kita, untuk kelestarian alam sekitar.
karbon atau karbon dioksida ni adalah satu pada gas yang terangkum daripada 7 gas-gas rumah kaca atau greenhouse gases lah. Dan gas yang terbesar ialah karbon dioksida, metan dan nitrous oxide. Dan pengiraan pelepasan gas-gas ni selalunya dibuat dalam bentuk kadar ukuran bersamaan karbon. Jadi sebab itulah kalau tengokkan bersamaan dia karbon dioksida berapa equivalent lah. Dan pelepasan gas ni yang banyak menyebabkan lapisan langit luar permukaan bumi ini ditutupi atau diselimuti oleh gas-gas. Jadi masalah dia bila haba daripada sinaran matahari masuk ke bumi, dia tak dapat keluar sebab diselimuti oleh gas-gas tersebut. Maka apa berlaku ialah haba tersebut akan terkurung. Bila haba terkurung, jadi menyebabkan kepanasan yang abnormal akan berlaku. Dan suhu akan meningkat dan menyebabkan ketulan ais di kutub utara, selatan akan cair. Ini mengakibatkan peningkatan paras air laut. Yang inilah dinamakan perubahan iklim yang ketara lah. Jadi pembangunan rumah rendah karbon ni merujuk kepada pembangunan yang bertujuan untuk merendahkan pelepasan gas rumah kaca. Dan amat penting bahawa pembangunan yang dilaksanakan untuk ekonomi dan sosial perlu juga mengambil perhatian mengenai alam sekitar. Jadi khabar yang kami lakukan ialah perlu ada satu keseimbangan untuk memastikan masyarakat masa kini dan generasi akan datang akan dapat hidup dengan lebih amanah. Ini sedikit sebanyak tentang teknologi dia. Tapi apa yang kami budayakan ialah program-program yang diusahakan oleh MGTC dan juga KASA ialah memperkenalkan teknologi hijau atau lebih mudah difahami teknologi rendah karbon lah. Seperti penggunaan solar PV untuk rumah dan bangunan supaya kebergantungan kepada sumber elektrik yang daripada jana kuasa menggunakan arang batu tu dapat dikurangkan. Lampu cekap tenaga, penggunaan kenderaan elektrik. Jadi dan juga penting ialah pembudayaan gaya hidup hijau yang perlu diamalkan lah. Jadi yang ni sedikit sebanyak daripada program dan juga apa maksudnya pembangunan rendah karbon. Itu penggunaan barang-barang atau teknologi yang tidak mengeluarkan carbon footprint, tidak mengeluarkan gas-gas karbon yang tadi saya beritahu tadi dengan secara banyak yang tidak dikawal lah. Datuk Seri, kita mendengar gas rumah hijau, saya kira singkatannya GHG dalam ini, dan juga pembangunan rendah karbon. Prestasi Malaysia dalam pematahan piawaian standard ini. Dan adakah itu terkandung di dalam RMK disebutkan tadi soal bab 8, bab 9, Datuk Seri? Yang amat berhormat Perdana Menteri dalam ucapan pelancaran tersebut menyebut bahawa seawal-awalnya pada tahun 2050 Malaysia akan mencapai kedudukan ataupun status di mana pelepasan gas rumah kaca akan menjadi bersih sifar lah. Dalam bahasa Inggerisnya panggil net zero GHG emission. Jadi saya nak ulang balik apa yang saudara Encik Syamsul sebutkan tadi. Kenapa kita panggil gas rumah kaca? Sebab di Malaysia mungkin tidak jelas tak ada rumah kaca ni. Rumah kaca ni ialah tempat di mana penduduk di kawasan beriklim sejuk membina rumah kaca untuk tujuan dapat mengekalkan suhu di kawasan tersebut walaupun hujan, walaupun bersalji, tetapi suhu di dalam rumah kaca tersebut terkawal. Jadi dia tak dipengaruhi oleh cuaca di luar. Jadi begitulah dengan gas-gas rumah kaca yang kita sebutkan sekarang ni. Dan secara spesifik ada 7 yang kita telah kenal pasti untuk Malaysia mengurangkan pelepasannya. Dan asalnya dulu pada tahun 2016 kita hanya ada 3 sahaja, tetapi menerusi apa yang kita sebut sebagai komitmen baru kita yang kita hantar dalam bentuk nationally determined contribution, sumbangan negara kita untuk mengurangkan pelepasan gas-gas karbon tersebut yang kita hantar pada 30 bulan 7 tahun 2021. Ini semua persiapan untuk kita pergi ke Glasgow untuk persidangan COP26 itulah.
Dan yang penting, apabila gas rumah kaca ini dikurangkan, jadi perbezaan itu tak berlaku di antara kalau kita tengok rumah kaca di luar dan di dalam konteks rumah kaca yang sebenarnya lah. Jadi rumah kaca yang kita sebutkan sebagai gas rumah kaca ini analogi kepada rumah kaca. Okey. Dulu masa saya mengajar di universiti dulu, kita berbahas di kalangan pensyarah-pensyarah untuk mencari apakah istilah yang paling sesuai, adakah gas rumah kaca ke atau gas rumah hijau. Sebab dalam bahasa Inggerisnya greenhouse gases, patutnya gas rumah hijau. Ya. Konsepnya ialah gas rumah kaca. Maknanya kaca ada di dalam tersebut. Di Malaysia kita gunakan juga gas rumah kaca ni, tapi kita tak gunakan kaca, kita gunakan plastik untuk menghalang serangga-serangga untuk merosakkan tanaman. Jadi konsepnya macam tu. Kita ada sistem yang menghalang. Dalam konteks gas rumah kaca ni, ada dua. Satu secara tabii, kita bernafas menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah sebahagian daripada gas rumah kaca. Uap air juga adalah rumah kaca, gas rumah kaca. Tapi yang nak kita kawal hanya 7 sahaja. Ya, dan ini sebagaimana ditetapkan oleh Perjanjian Paris. Jadi Perjanjian Paris ini menjadi satu kerangka untuk kita mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Supaya pelepasan gas rumah kaca ini dapat dikurangkan. Jangan lebih daripada apa yang ditetapkan supaya suhu bumi tidak terus meningkat. Kalau suhu bumi terus meningkat, bumi panas, jadi sebagaimana Encik Samsul sebutkan tadi, di mana ada ketulan ais dan sebagainya akan mencair dan laut kita akan bertambah dari segi isi padu air. Apabila air pasang, itu yang satu pulau tenggelam. Ada negara-negara pulau yang sekarang ini menyiapkan pulau mereka supaya tidak ditenggelami. Bagi negara kita, bandar-bandar di pinggir pantai. Sekarang ini ada banyak masalah dari segi hakisan pantai. Ini adalah kesan-kesan gas rumah kaca. Kemudian ketidaktentuan cuaca. Tiba-tiba saja bulan 6 banjir, hujan lebat. Ya, ini semua adalah ketidaktentuan cuaca yang pada setengah pihak termasuklah kami dan sebagaimana laporan yang Cik Said sebutkan tadi, IPCC yang terkini, ini laporan yang ke-6 menunjukkan bahawa ini disebabkan oleh perubahan cuaca lah. Datuk Seri, saya ingin bertanyakan soal bagaimana prestasi Malaysia. Nanti kita akan tangani selepas kita berehat seketika, Datuk Seri. Jadi jangan ke mana, teruskan kesian anda. Bicara naratif secara langsung, kita bercakap tentang Malaysia ke arah pembangunan lestari. Dua tetamu saya di studio adalah Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, KSU, Ketua Setiausaha KASA, dan secara dalam talian jauh dari Dubai sana adalah Ketua Eksekutif MGTC, Encik Syamsul Bahar Muhammad Noor. Saya gantung satu soalan tadi sebelum kita berehat, Datuk Seri. Dalam ucapan RMK12 digambarkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyasarkan 2050 kita dapat net zero emission. Apa maksudnya ini dan di manakah kita sekarang? Apa prestasi kita berbanding? Kerana saya yakin ini bukan soal permainan solo Malaysia tetapi negara-negara lain seluruhnya. Perjanjian Paris menetapkan supaya setiap negara yang meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2030 menurunkan pelepasan gas-gas rumah kaca. Dan Malaysia telah menyasarkan penurunan sebanyak 45% secara intensiti pelepasan karbon. Jadi ini bermakna apa saja yang kita telah hasilkan pada tahun 2005 akan diturunkan sebanyak 45%. Dan ini sangat penting untuk kita lihat apa yang berlaku sebagai contohnya. Pada tahun 2016-2017 sebagai contohnya, kita ada banyak projek-projek solar, penjanaan tenaga. Begitu juga dengan ucapan Perdana Menteri pada tahun 2030 dalam Rancangan Malaysia ke-12 semasa pelancaran itu menyebut bahawa perolehan kenderaan kerajaan nanti seluruhnya akan berasaskan kepada enjin yang tidak menghasilkan gas-gas rumah kaca, iaitu tidak menggunakan bahan api fosil lah. Maka elektrik? Maknanya tidak menggunakan petrol atau diesel. Ya, ini sangat penting. Kalau kita menyusuri apa yang disebutkan, khususnya semalam ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempengerusikan majlis
tindakan perubahan iklim Malaysia. Semalam disebutkan hal tersebut. Dan apa maknanya ni? Maknanya kita akan mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Dan kita mesti ingat bukan hanya Malaysia saja. Malaysia tidak akan dapat manfaatnya kalau hanya Malaysia yang buat. Mana seluruh dunia kena buat. Ya? Jadi pada tahun 2050 kita akan menjadi negara yang sifar bersih dari segi pelepasan gas rumah kaca. Jadi kita ada dua. Satu, pelepasan menerusi 80% ketika ini dari segi sektor tenaga. Sektor tenaga ni ada tiga yang penting lah. Satu, dari segi penjanaan tenaga elektrik. Yang kedua, dari segi pengangkutan, kita naik kereta dan sebagainya. Yang ketiganya, dari segi industri oil and gas, minyak dan gas. Yang selain tu, 20% lagi tu pelbagai lah. Ini termasuklah sektor industri, pertanian, sisa dan yang lain-lain. Okey, persoalannya macam mana kita katakan dia adalah net zero ataupun sifar bersih? Ini apabila penurunan pelepasan karbon itu pada masa yang sama juga disusuli dengan penetapan ataupun peningkatan kepada offsetting value. Offsetting ini ialah penyerapan karbon. Sebab karbonnya boleh diserap. Ya, diserap oleh pokok-pokok. Kenapa kita selalu kata okey, kita tanam pokok sebab pokok ini akan menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida ya. Jadi sebagai sebagaimana proses fotosintesis hingga pokok itu boleh subur jadi hijau dan sebagainya. So penanam pokok ini mesti dipertingkatkan. Jadi apa yang berlaku seperti contohnya di Dubai, bangunan yang kita ada di Dubai itu adalah net zero. Maknanya proses penghasilannya mengurangkan pelepasan karbon pada masa yang sama. Kalau kita tak boleh lepaskan, kita akan tanam pokok. Ya, set off begitu. Untuk saya pergi ke Glasgow, dalam perjalanan tim saya nanti ke Glasgow, kita kena tanam pokok. Dan kami telah bincang tadilah berapa ada nilai dia satu pokok tu berapa penyerapannya. Ya, ini bermakna perjalanan kita tu sebagai net zero lah. Dari segi pelepasan gas-gas rumah kaca. Dan konsep ini harus difahami sebab selepas daripada ni kita akan bincang tentang perdagangan karbon pula. Ya, sebagaimana yang Perdana Menteri sebutkan semalam, di mana kita akan menyediakan pasaran karbon di peringkat domestik. Ya, supaya ada pertumbuhan. Contohnya kata Petronas ataupun TNB yang memang kerja mereka ni menghasilkan karbon untuk menyediakan perkhidmatan, untuk mendapat keuntungan. Jadi bagaimana selain daripada mereka berusaha untuk mengurangkan pelepasan, pada masa yang sama dia absorb karbon. Ataupun offset karbonnya tu. So dia boleh katalah membeli tanah yang ada pokok-pokok kepada kerajaan negeri yang menyediakan hutan untuk dibayar. Pastikan selama 20 tahun, 15 tahun hutan ini jangan diapa-apakan. Gunanya untuk absorb, untuk menyerap karbon sebagai offset. Masa di sekolah Datuk Sri saya belajar barter trade. Sistem ini salah satu untuk barter lah. Jadi kalau kita membelanjakan kos karbon sebanyak ini, maka kita perlu bayar dalam bentuk inisiatif yang seumpama ini. Kita akan perdalam seketika nanti. Cik Syamsul ya. Tadi Cik Syamsul ada menyebut sikit soal pembudayaan rendah karbon ini. Dan itu termasuk dalam antara terma rujukan utama MGTC. Mungkin elok kita perdalamkan lagi soal bagaimana pembudayaan ini. Tadi ada digambarkan sedikit cerita tentang menanam pokok dan seumpamanya. Kepada layman, kepada merahain macam saya, how does it work? Bagaimana elemen itu dimanifestasikan dalam urusan harian saya? Pembudayaan ini digambarkan sedikit tadi tentang solar misalnya, barangan elektrik yang cekap. Boleh kita perdalamkan lagi contoh-contohnya untuk manfaat penonton kita? Terima kasih, Tuan Said. Apa dia budaya hijau ni? Pembudayaan hijau ialah kita punya kehidupan kita perlu berasaskan daripada penggunaan barang-barang yang mengurangkan pelepasan karbon. Karbon dioksida ni seperti mana Datuk Seri KSU beritahu bahawa yang paling senang kita boleh lihat ialah pengangkutan. Sebab pengangkutan ni mengeluarkan gas yang kita pun tahu jika pergi ke satu bandar di waktu puncak kita akan nampak dia punya kepulan-kepulan gas-gas di udara lah. Jadi bagaimana kita nak mengurangkan tu? Satu cara seperti mana yang Datuk Seri beritahu bahawa menggunakan non-ICE, non-internal combustion engine. Maknanya kenderaan-kenderaan yang mungkin kenderaan elektrik, kenderaan menggunakan hidrogen,
kenderaan yang tak mengeluarkan dan tak menggunakan fossil fuel, itu petrol dan diesel. Okay. Yang tu ialah benda yang paling senang kita lihatlah. Okay. Satu lagi ialah pembelian barang-barang yang menggunakan tenaga yang kurang, macam aircon. Kalau pergi ke kedai, setengah rating dia letak 5 bintang energy saving. Maknanya penggunaan tu kurang 60%. Bukan saja penyimatan kepada pengguna, tapi juga kepada alam sekitar. Maknanya kita tak membuang tenaga yang banyak, tak menggunakan tenaga banyak. Itu satu contoh lah. Tapi juga kita perlu lihat apa lagi aspek-aspek lain. Sebab untuk mengurangkan penggunaan ni, kita juga mengurangkan penggunaan air sebagai contoh. Jadi kita pilih air yang boleh menjimatkan pembaziran. Bila tak pakai, dia akan tutup sendiri. Yang itulah beberapa perkara yang kita senang nampak lah. Kalau kita lihat dekat banyak kebanyakan bangunan-bangunan diletakkan solar panel. Solar panel mendapatkan sumber tenaga daripada cahaya matahari. Dan cahaya matahari ni bukan daripada mana-mana punca yang dibuat, tapi punca sebelum jadi. Ni dah dia punya tenaga boleh baru lah, ataupun renewable energy. Jadi kalau kita pasangkan solar panel dekat rumah dan kita gunakan cahaya suria tu untuk menjanakan tenaga, jadi kita dah jimat penggunaan daripada menggunakan elektrik daripada jana kuasa yang menggunakan arang batu sebagai contoh. Jadi kalau lebih ramai masyarakat mengarah kepada penggunaan barang-barang teknologi hijau, jadi sememangnya lah pelepasan gas rumah kaca ni dapat dikurangkan. Dan satu lagi ialah tentang gaya hidup kita sendiri. Kalau kita pergi ke tempat kerja, kalau tempat kerja tu mungkin kita padu bersendirian, lebih baik kita dapatkan lebih ramai orang masuk kereta kita dan pergi ke destinasi. Dan kalau nak pergi ke surau atau masjid yang berdekatan lebih kurang 100 meter, 500 meter, baik kita berjalan kaki. Jadi yang inilah pembudayaan hijau yang kami ingin terapkan kepada masyarakat, supaya cuba jangan gunakan peralatan yang menyebabkan pencemaran pada udara. Itu sebagai contoh lah. Menariknya apabila kita membicarakan ini, Datuk Seri, saya cuba meletakkan diri saya dalam kerangka fikir penonton kita yang ini. Selalu saja kita umumnya dibadai dengan maklumat-maklumat keresahan tentang peningkatan suhu, pencairan ais, itu semua gambaran yang diberikan kepada kita. Dan hari ini kita mendapat cerita tentang prestasi Malaysia yang agak membanggakan. Tetapi kami melihat dalam perspektif yang kecil itu, merasakan macam contribution kami ini nanti sebesar mana sangatlah sumbangannya. Bolehkah pada peringkat agregat global akhirnya memang kita mampu menurunkan semula kadar suhu yang kelihatannya seperti peperangan yang tidak membawakan natijah? Tidak nampak kesannya pada peringkat. Saya tak fikir suhu itu akan turun daripada 1.1 darjah Celsius. Sebab apa yang kita bebaskan itu akan kekal di sana. Contohnya cara kita mengira antara 7 yang saya sebutkan tadi, gas rumah kaca tu, kita mengira melalui global warming potential, kita panggil. Untuk 20 tahun daripada sekarang, satu molekul karbon dioksida yang kita lepaskan tu akan kekal. Sama, satu akan jadi satu. Tapi yang lain-lain ni separuhnya semakin meningkat. Semakin meningkat. Jadi kalau kita lepaskan tu ke ruang udara, khususnya yang berkaitan dengan hydrofluorokarbon lah, dia akan bertambah. Dan dia bukan satu. Dia berbanding dengan karbon dioksida tu ribuan angkanya, dan dia akan bertambah. Jadi susah untuk kita memikirkan bagaimana untuk kembali sejuk lah. Jadi apa yang kita boleh buat ialah supaya jangan terlalu panas. Telah disebutkan dalam persidangan dalam perjanjian Paris tu, kita jangan sampai lebih daripada 1.5 darjah Celsius. Selepas daripada itu irreversible. Dia tak boleh dah. Itulah tipping point-nya 1.5. 1.5. Walaupun ada orang kata 2 darjah Celsius, tapi laporan yang ke-6 dan yang ke-5 tu menyebutkan 1.5 tu mestilah target kita. Sebab itulah anak muda seperti Greta Thunberg, dia kata ini masa depan saya. Kalaulah tuan-tuan, orang tua-tua ni tak menurunkan
pelepasan gas rumah kaca. Jadi generasi dia yang akan menghadapi masalah kepanasan global yang sangat menakutkan. Jadi peranan MGTC, semua pihak, khususnya negara kita yang mengertai persidangan Paris ini, ialah mencari cara bagaimana untuk maju ke depan, untuk terus membangun rancangan Malaysia ke-12, ke-13, 14, 15 dan seterusnya, insyaAllah. Pada masa yang sama, kita mengurangkan pelepasan gas-gas rumah kaca ini. Apakah teknologinya? Dalam satu kajian yang dibuat oleh National Academy of Engineering di Amerika Syarikat, dia letakkan 10 kejayaan pada abad ke-20 dahulu. Dan yang ketiga, yang tiga yang teratas itu, nombor satu ialah penjanaan elektrik dan grid elektrik. Yang kedua ialah kenderaan kereta. Yang ketiganya ialah kapal terbang. Okay. 1, 2, 3 ini adalah penyumbang utama kepada pelepasan gas-gas rumah kaca. Okay. Jadi bayangkan apa yang kita raikan, kita banggakan kejayaan teknologi abad yang lalu itu, itulah yang menyebabkan masalah kita sekarang. Jadi kita kena fikir, okey, kita nak membangun, tapi bagaimana kita nak berkenderaan, tetapi kenderaan itu tak menghasilkan gas-gas rumah kaca. Itu sebabnya ada teknologi seperti kereta elektrik, kereta hidrogen dan yang lain-lain. Ya. Datuk Seri, kita akan berehat seketika dan memperdalamkan lagi. Banyak disebut tentang COP tadi, dah 26 episodnya atau berapa. Nanti kita akan bersama lagi bersama Datuk Seri dan juga Encik Syamsul yang berada jauh di Dubai. Kita berehat terlebih dahulu. Bicara naratif, kita memfokuskan tentang pembangunan Lesari menuju 2050. Dua tetamu, Ketua Setiausaha KASA, Datuk Seri Zaini Ujang bersama saya di studio, dan Encik Syamsul Bahar Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Centre MGTC, berada di Dubai. Saya beralih dulu kepada Encik Syamsul. Katanya minggu kelima nanti Malaysia akan menghostkan low carbon cities. Tapi cerita di Dubai. Kami yang di Malaysia ni mendengar laporan juga daripada Encik Syamsul ni, mungkin bagaimana kita nak relate, nak mengaitkan keprihatinan kami di sini dengan apa yang MGTC bersama pasukan Encik Syamsul lakukan di sana itu. What is in it for us here, way back in Malaysia, Encik Syamsul? Okey, terima kasih Tuan Syed. Kita perlu imbaskan balik apa yang berlaku selama ni dan apa kerajaan telah memperkenalkan supaya kita faham kenapa minggu kelima tu kita panggil low carbon city. 10 tahun yang lalu, pada 2011, kerajaan telah memperkenalkan satu sistem dinamai LCCF, iaitu Rangka Kerja Bandar Rendah Karbon atau Low Carbon City Framework and Assessment System. Sistem ini merupakan panduan kepada PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan, untuk mendorong dan membantu bandar-bandar di Malaysia mencapai sasaran bandar rendah karbon. Okay. Jadi inisiatif ini melibatkan 200 zon rendah karbon, 1,000 rakan kongsi, dan apa yang kami dapati bahawa program-program yang kerajaan telah memperkenalkan, kita nak bawa ke negara lain. Sebab seperti mana yang Tuan Syed beritahu tadi, kalau apa kita lakukan ni hanya kecil, tapi kalau ramai yang dapat manfaat dan mengadakan program-program tersebut, maka dia punya cara kita nak mengurangkan pelepasan karbon ni akan lebih besar. Dan paling terbaru ialah program di mana Kementerian dan MGTC memperkenalkan ialah cabaran bandar rendah karbon 2030, iaitu Low Carbon City 2030 Challenge, di mana bandar-bandar perlu menurunkan pelepasan gas karbon di bandar mereka sebanyak 45%. Okay. Pada tahun sebelum tahun 2030, pada baseline lah. Okay. Jadi apa yang kami tengok ialah impak besar ialah kepada sektor-sektor, itu sektor tenaga, sektor pengangkutan, sektor sisa, air dan kehijauan. Kehijauan tadi yang Datuk Seri beritahu bahawa kehijauan ini penting sebab ia ialah penanaman pokok di mana karbon akan diserap. Okay. Itu pentinglah. Dan juga kami baru ni YB Menteri KASA telah mengumumkan satu geran pemangkin bandar rendah karbon, iaitu gerak sebanyak 35 juta pada tahun 2021 ni. Tujuan penyaluran ni
ialah untuk menggerakkan ekonomi, komuniti dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus melaksanakan inisiatif rendah karbon. Jadi segala-gala program yang kami ada dekat Malaysia, kita nak memperkenalkan di sini. Jadi Malaysia ni kita nak menjadikan driver atau catalyst untuk negeri-negeri lain mengambil pakai program-program yang kita usahakan. Sebab program kita berjaya. Jadi program berjaya kita nak diketengahkan lah. Jadi yang itulah kita punya tujuan dan objektif kami mengadakan program selama seminggu untuk fokus pada bandar rendah karbon. Kalau saya memegang disiplin yang digambarkan oleh Datuk Seri Zaini seketika tadi, dengan kehadiran Cik Syamsul dan pasukan di sana, bagaimana Cik Syamsul dan pasukan set off karbon yang dikeluarkan dengan penglibatan kita di sana itu? Offset. Offset. Okey, dia macam ni. Daripada design stage lagi kami dah buat pengiraan bangunan ni akan direka cipta supaya sehabisnya tempoh expo kami boleh dismantle the whole building dan boleh jual setiap peralatan. Jadi tak ada satu benda yang akan kekal kat situ. Bila kita jual, kita akan beli kita punya carbon credit, kita beli sertifikat. Ada sertifikat namakan International Renewable Energy Certificate dan untuk kita offsetkan balik. Jadi setiap perjalanan kami, setiap pembangunan, pekerja datang untuk membina bangunan, kami kira setiap satu apa carbon yang dilepaskan dan kita akan offsetkan balik. Yang seperti mana Datuk Seri beritahu, kami akan tanam pokok. Jadi 100% kami dekat sini pun yang saya cakap dengan RTM pun sekarang ni pun kami akan kira juga. Berapa karbon kami gunakan. Saya tak pasti RTM mengira karbon kami atau tidak. Ini saya satu persoalan. Tapi ini yang saya nak tambah, Tuan Syed. Terima kasih yang mengingatkan kita. Selain daripada tu, banyak yang kita buat. Contohnya ketika SEA Games pada 2017 tu ialah Green SEA Games. Sukan Tamasya Sukan Asia Tenggara hijau, maknanya kita offset. Sebab itulah orang yang menang tu dapat bunga, dapat medal. Pada masa yang sama dia dapat pokok yang harus ditanam. Dan saya kebetulan jadi pengurusi kelestarian program tu. Dan kita, kalau kita masih ingat lagi lah kita tidak boleh bawa kenderaan ke kawasan tersebut untuk melihat tamasya sukan. Kita kena menggunakan bas yang disediakan. Pada masa yang sama, sampah dikutip sepenuhnya, kemudian dilupuskan sebaiknya. Begitu juga dengan vaksinasi kita ni. Kita adalah satu-satunya negara di dunia ni yang mengadakan green vaccination. Untuk makluman, satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia. Jadi kita akan kira berapa proses perjalanannya dan berapa banyak karbon yang telah ataupun greenhouse gases yang telah kita hasilkan. Kita akan offset dengan menggunakan penanaman pokok. Selain daripada kita cuba nak kurangkan, contohnya kita kurangkan waste yang ada, sisa-sisa klinikal yang ada tu kita lupuskan secara betul. Kalau tak dilupuskan secara betul, dia akan menghasilkan greenhouse gases juga. Jadi pelupusan tersebut dikira dan sebagainya, dan akhirnya kita akan dapat satu jumlah karbon yang perlu kita lupus ataupun kita serap. Dan penyerapan tersebut dilakukan dengan penanam pokok lah. Jadi insya-Allah dengan kaedah begini kita akan lebih banyak pokok-pokok yang ditanam. Sebab itulah sejajar dengan ini kami telah sebagaimana yang Berhormat Menteri KASA umumkan di Parlimen hari ini, kita telah sejak tahun-tahun 2020 lagi mensasarkan pada tahun 2030 kita membina denai sungai sepanjang 10,000 km sepanjang sungai kita. Dan bila kita dah cantikkan sungai itu untuk denai sungai, di tebing sungai untuk dibuat jalan yang untuk laluan berbasikal, berjalan kaki 10,000 km dan di kiri kanannya kita tanam dengan pokok. Sama ada pokok buah ke, pokok, begitulah yang konsep ini kita perlu ada dalam pemikiran kita. Dan kami telah sebutkan juga di kementerian kami, pada akhir tahun ini kita akan kira berapakah perjalanan kita, berapa banyak karbon yang kita gas rumah kaca yang kita hasilkan daripada perjalanan pergi ke Dubai, pergi ke Glasgow, pergi kerja, pergi ke Kelantan, besok saya pergi ke Pulau Pinang dan sebagainya. Kita akan kira dan kita akan offset, gantikan dengan penyerapan karbon melalui tanaman pokok. Itu mungkin disiplin yang sudah embedded, sudah terbina di dalam KASA.
soalan saya adalah bagaimana pengamalannya dengan kementerian lain. Datuk Seri ada masa untuk menjawab selepas kita berehat seketika. Saya bagi masa untuk bercerita dahulu. Kita berehat dan menjawab persoalan ini. Bagaimana halnya dengan kementerian yang lain? RTM sendiri, apakah bentuk pematuhannya? Fahamkah kami dalam pelaksanaan ini? Rancangan ini, berapa carbon emissionnya? Itu saya nak tanya. Kalau ada kalkulatornya, kita akan tengok selepas ini. Berehat dulu. Secara langsung ini semakin menghujung pada minit-minit berbaki ini, semakin banyak pula soalan-soalan yang saya kira dia menjentik pemikiran saya. Saya tertanya-tanya Datuk Seri, saya sebutkan tadi bahawa KASA mungkin dia sudah embedded kemahiran ukuran carbon emission itu. Saya bayangkan macam bual bicara ini, berapa carbon emissionnya dan macam mana boleh kami sebagai siaran membayar semula kos karbon itu? Okey, semalam Yang Amat Berhormat ketika mesyuarat Majlis Tindakan Perubahan Iklim mengumumkan bahawa kerajaan akan menubuhkan pusat inventori gas rumah kaca yang berperanan antara lain mengiralah untuk orang mengesahkan jumlah yang dilepaskan dan karbon yang diserap, ya, sebab ini akan jadi trading nanti. Pada masa yang sama juga Yang Amat Berhormat sebutkan tentang pasaran karbon yang akan kita mulakan pada tahun depan dengan tahun hadapan dengan kerjasama antara Kementerian Keuangan, Kementerian KASA dan Bursa Malaysia. Jadi Bursa Malaysia bukan hanya memperdagangkan tempat platform untuk kita membeli saham dan equity, tetapi juga akan membeli karbon. Ya, ini satu perkara yang besar. Ini dah dilakukan oleh mana-mana negara lain? Ada. Okay. Ya, banyak negara dah buat. Kita agak tidak jauh ketinggalan, ya. Tapi dalam konteks pasaran karbon ini, kita ada pasaran domestik dan juga nanti kita akan berdagang di peringkat antarabangsa. Bagaimana pematuhan piawak? Kalaulah kita ada offsetting karbon yang tinggi ataupun GHG yang tinggi, maknanya pokok kita banyak dan sebagainya, kita boleh memperdagangkan dengan negara luar. Negara yang memerlukan offsetting sebab tempatnya tak sesuai tanam pokok contohnya. Ataupun teknologi pelepasan, pengawalan pelepasan gas rumah kaca itu tidak mencukupi. Jadi apa yang mereka buat, dia akan belilah siapa-siapa yang boleh beli. Siapa yang ada lebihan hutan dan sebagainya. Dan kita salah satu negara yang tak banyak di dunia ini yang 55% daripada kawasan kita ni masih berhutan. Jadi harus kita bersyukur walaupun kadang-kadang kita marah sebab orang tebang hutan dan sebagainya. Tapi dari segi rekod kita adalah salah sebuah negara yang sangat kehadapan dari segi pelitupan hutan. Ya. Kalau dari segi jaganya nak sebut apa? Kita ni kaya apa? Kaya carbon offset? Offsetting value kita boleh tinggi, dipertingkatkan. Okey. Poket saya penuh dengan carbon offset value. Di mana saja kita pergi kita boleh trade off itu. Mandat yang akan dibawa dalam COP katanya akan ke Glasgow. Ya, kita akan bersama, ramai akan pergi. Dan kita akan memberi mandat dan sebahagian besar telah diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, dan kita akan membawa ucapan tersebut, mandat tersebut ke sana. Antara perkaranya yang kita sebutkan ialah net zero, pelepasan GHG pada tahun 2050, seawal-awalnya 2050. Kita juga akan committed pada tahun 2030 kita penurunan itu akan sampai ke tahap 45%. Mudah-mudahan sangat memerlukan komitmen jangka panjang 2050. Cik Syamsul lama akan berkampung di sana. Jadi dalam 30 saat ini apa pesan mungkin kepada penonton yang menyaksikan di sini dan juga demi kehadiran pasukan MGTC yang berada di sana? Cik Syamsul, silakan. Okey, nombor satu, kalau boleh siapa yang tak boleh datang ke Dubai, kami harap boleh war-warkan kepada viralkan apa yang Malaysia bawa dekat pavilion ni, sebab disebabkan oleh pandemik COVID-19, ramai yang tak boleh mengembara atau melancong, ramai tak boleh pergi ke Malaysia. Jadi kalau boleh kesempatan tu diguna pakai, datang ke Dubai dan kami akan sajikan dengan pelbagai bukan saja makanan tapi kebudayaan dan juga produk-produk yang kami ingin memaparkan supaya perdagangan dapat dilakukan. Kebanyakan daripada produk-produk yang kami bawa semua produk-produk yang hijau. Jadi ini sebahagian daripada green economy lah untuk menjana balik pendapatan negara. Tapi satu lagi sebelum tadi, yang soalan tadi tu, untuk satu jam penerbitan TV menggunakan 8.2 tan karbon. Itu kesamaan dengan 49 pokok. Okey, 49 pokok. Nanti saya cakap dengan Ketua Pengarah RTM. Kita akan kenakan. Nanti ajar kami, asuh kami macam mana nak mengira supaya
supaya kita sama-sama celik soal perdagangan karbon ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri. Terima kasih dan selamat menjejak. Ini jihad kita ya, Cik Syamsul. Mudah-mudahan beroleh keberkatan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah.